Assalamualaikum, apa khabar semua anda di luar sana? Saya harapkan semua berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera dan ceria sentiasa. Hari ini dalam edisi 10 Ogos 2022, apa khabar Malaysia? Saya buat pertama kalinya bergandingan Bergandingan bersama dengan Hilmi Ashley. Apa khabar Pasha? Baik, ataupun saya singkatkan sebagai apa khabar PR. Pasha Rahim. Boleh. Bercakap tentang PR ni juga kan, zaman sekarang ni memang kita tahu ada satu platform yang menarik kalau di media sosial. Orang buat PR, orang buat public relations semua dalam media sosial supaya nak ada orang kata job lah dekat situ. Dan satu juga orang kata kalau continuity, kalau kita cerita tentang kehidupan kita ni, pagi-pagi tak sempat lagi orang nak apa-apa akan buka di Instagram, di TikTok dan di Facebook. Tapi kali ni anda kena ubah persepsi anda supaya membuka mata lembaran masyarakat untuk menonton apa khabar Malaysia. Yes, betul tak? Semoga dapat banyak pengisian kerana seperti biasa di Apa Khabar Malaysia kita akan berkongsikan pelbagai maklumat yang menarik dan juga berita-berita terkini. Cakap pasal berita terkini, ada petikan daripada portal bernama.com. Apa dia, Hilmi? Okey, petikan dia. Portal tu? Ya. Okey, jadi anda boleh layari portal bernama.com sendiri. Anda akan saksikan di situ. Ada cara dia. Tapi kita kena cerita jugalah sedikit pada penonton kita pagi ni. Baik, yang pertama, kita baru nak suruh apa? Bukan apa, kalau di media sosial orang terus pergi ke bernama.com supaya anda dapat saksikan dan juga kita akan maklumkan kepada anda atau berita-berita terbaru juga. Ini berkenaan dengan hari ini kita nak kongsikan mengenai dengan KUSKOP yang sedia bantu belia yang mahu berniaga. Sekarang ni orang berniaga pun online juga. Betul. Tetapi apa juga yang berlaku kalau kita lihatkan sendiri, Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi KUSKOP melalui 11 agensinya sedia membantu para belia yang gagal melanjutkan pelajaran tetapi mempunyai keinginan menceburi bidang keusahawanan. Bukan orang kata tidak menggalakkan lebih ke kata ke Menara Gading, tetapi kalau ada peluang-peluang pekerjaan ataupun peluang perniagaan yang anda lakukan ini membuatkan hasil, itu yang tepat. Bertepatan juga dengan itu, Menterinya Tan Sri Nur Omar menjelaskan di mana para belia yang berminat untuk menjadi usahawan diminta tampil ke kementeriannya yang telah menyediakan pelbagai program berkaitan keusahawanan. Jadi kalau ada jiran-jiran Pasha yang rasanya macam dah mula buat online bisnes sikit-sikit kat rumah kan, tak apa, okey, mari akak tunjukkan. Pergi ke KUSKOP. Akak tunjukkan, abang tunjukkan pun boleh. Tunjukkan juga. Dan ini kalau kita lihat kan, apa yang pasti juga terdapat skim pembiayaan informal dan juga mikro yang juga dirasmikan Mesyuarat Agung Persatuan Bekas Poli Malaysia PBPM Selangor, dan ada juga cerita-cerita menarik kalau kita lihatkan perniagaan ni ditakdirkan sebagai satu wadah baru untuk peniaga-peniaga muda. Betul. Jadi walaupun tidak dapat menyambung pelajaran tapi boleh juga nak berniaga pun kena ada kemahiran dan juga ilmu. Betul tu kan? Berniaga ni macam-macam. Berniaga selipar boleh, berniaga apa lagi kan? Baju. Macam-macam. Baju tidur pun saya pernah tengok tau. Ya. Wow, hebat betul lah. Okey, kita beralih pula ke berita alam sekitar. Ini berita yang agak menarik dan juga orang kata membanggakan untuk negara Malaysia kerana Taman Negara Endau Rompin telah pun mendapat pengiktirafan ASEAN Heritage Park ke-51, kata Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taufiq Hassan. Jadi Taman Endau Rompin adalah AHP ke-4 di Malaysia selepas Taman Negara Gunung Mulu di Sarawak, Taman Negara Kinabalu di Sabah dan juga Taman Negara yang merangkumi Pahang, Kelantan dan juga Terengganu. Jadi usaha untuk mendapatkan pengiktirafan ini sebenarnya bermula sejak 2018 lagi dan telah pun diluluskan oleh Menteri-Menteri Alam Sekitar ASEAN pada 7 Julai yang lepas. Jadi ini merupakan satu kejayaan yang amat hebat untuk Malaysia, khususnya untuk kita meningkatkan pemeliharaan biodiversity, terutamanya dalam orang kata Taman Negara Endau Rompin ini. Sebenarnya itu kita pernah cerita pasal Hari Harimau Sedunia. Kalau anda ingat, Taman Endau Rompin ini merupakan habitat untuk harimau Malaya. Okey, cakap tentang Rompin ni, saya dah lama tak ke Rompin. Lepas ni bolehlah kita buat perancangan ke Rompin juga. Selalu pergi Rompin tak pergi? Tak pernah. Tak pernah pergi? Kena pergi Taman Endau Rompin. Bolehlah kita pergi bersama-sama. Menarik. Okey, ini kita nak beralih daripada Rompin terus ke Kota Baru. Nak fly ni, naik kapal terbang. Sekarang ni boleh pergi ke Kota Baru, tapi ceritanya berbeza, di mana 2 daripada 5 pelajar perempuan tingkatan 2 Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Mulu. Kalau tingkatan 2, 14 tahun kan? 14 tahun, di mana yang terbabit dengan insiden tangki air utama pecah pada 10:05 pagi semalam dan masih menerima rawatan di Hospital Universiti Sains Malaysia HUSM. Apa yang dijelaskan juga oleh pemangku Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun, jelaskan di mana 4
pelajar dihantar ke HSM untuk rawatan, manakala seorang lagi ke klinik kesihatan di Mahligai, dan seorang daripada pelajar tersebut mengalami luka di bahagian kepala dan menerima 2 jahitan, manakala seorang lagi mengalami sakit di bahagian tengkuk. Dan melibatkan Pasha, kalau cerita sebegini kita tak tahu apa yang berlaku dengan tangki air tamu sekolah itu pecah. Jadi berhati-hati di kawasan sekolah, walaupun kalau kita tahu sekolah ni melibatkan kerusi, meja, papan hitam, papan putih ke kapur ke apa kan. Tapi sebenarnya kalau lihatkan perkara-perkara persekitaran di sekeliling anda itu, kena hati-hati juga. Mungkin benda tu ataupun alat-alat sekolah yang dah lama kan, kita tak perasan. Kalau dekat itu bahaya jugalah. Jadi hati-hati di sekolah juga ya. Okey, baiklah. Sebenarnya kita nak tinjau apa ramalan cuaca untuk hari ini, dan seterusnya kita akan ke bilik berita bersama nak pergi rompen lah tu. Nak pergi rompen lah tu. Sekejap je. Silakan. Jom kita saksikan. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Pulau Pinang menjadi projek perintis menggunakan kamera merakam aksi pelumba haram untuk dikenakan tindakan undang-undang sebelum ia dilaksanakan di seluruh negara. Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan Dato' Isam Ishak berkata, pendekatan itu antara langkah baharu untuk membantas kegiatan mat rempit dan menjaga keselamatan pengguna jalan raya lain. Kita nak cuba buat pindaan pada bulan Oktober ni lah, next parliament sitting, tapi rasanya tidak sempat sebab mesyuarat yang kita adakan baru ni, walaupun orang kata kena pelewat, tidak, kejadian pelanggaran ataupun kematian 5 orang pelumba haram tersebut berlaku pada 17 hari bulan. Tapi pada hari ini kita telah mendapat laporan yang lengkap berkenaan dengan kemalangan tersebut. Dan kita lihat analisa yang telah kita buat mengenai bagaimana ia berlaku dan di mana ia berlaku, trend bagaimana ia berlaku, dan kita dah dapat maklumat. Sebab itulah kita telah merangka pelan-pelan jangka pendek dan juga jangka panjang. Sebelum ini, pihak polis dan anggota JPJ akan berada di lapangan untuk melakukan serang hendap terhadap mereka yang terlibat dengan kegiatan mat rempit. Namun cara itu dilihat membahayakan anggota pemat kuasa dan mereka yang berada di lokasi-lokasi berhampiran dengan kegiatan lumba haram tersebut. Mengikut statistik PDRM, 1,096 operasi samsing jalanan dijalankan di seluruh negara dan 1,451 mat rempit ditahan dengan 21,258 saman dikeluarkan, manakala 2,200 kenderaan disita. Baik, kita beralih ke perkembangan Liga Super. Sabah FC terus memberi cabaran hebat dalam persaingan merebut kejuaraan Liga Super selepas mencatat kemenangan 1-0 ke atas Sarawak United FC di Stadium Likas Kota Kinabalu malam tadi. Bekas pemain tengah skuad kebangsaan Badrul Bahtiar muncul wira pasukan apabila menanduk masuk bola hantaran lintang rakan sepasukan Sadil Ramdhani pada minit ke-63 yang menjadi gol kemenangan skuad Sang Badak. Sabah berpeluang menambah jaringan, namun percubaan Taiki Kagayama pada minit ke-71 hanya singgah di palang selepas ditepis penjaga gol Taufik Rashid Johar yang menyaksikan perlawanan berkesudahan 1-0 sekaligus memberi 3 mata berharga kepada pasukan tuan rumah. Skuad bimbingan Dato' Ong Kim Swee itu kini berada di tangga kedua selepas mengumpul 34 mata dalam 15 aksi, hanya ketinggalan 1 mata di belakang pendahulu Johor Darul Ta'zim. Baik, sementara itu di Stadium Tuanku Abdul Rahman di Paroi Negeri Sembilan,
Kemenangan diraih Negeri Sembilan FC buat kali 3 berturut-turut selepas mengatasi Penang FC 3-2, mengukuhkan kedudukan klub itu di tangga ketiga dengan mengumpul 29 mata selepas 15 perlawanan. Penang terlebih dahulu berada di depan apabila ketua pasukan Lucas Silva meledak gol keempatnya musim ini selepas menanduk masuk sepakan percuma rakan sepasukan Muhammad Faizat Muhammad Ghazli pada minit ke-27. Negeri Sembilan hanya memerlukan 8 minit untuk menyamakan kedudukan selepas rembatan Zabri bin Ramli pada minit ke-35 gagal diselamatkan penjaga gol Syafiq Afifi Suhaimi sebelum jaringan menarik Matthias Alves meletakkan pasukan tuan rumah pula di depan pada minit ke-59. Penang enggan mengalah dan berjaya menyamakan kedudukan hasil penyudah T. Saravanan pada minit ke-81. Namun Harold Golden mudah meledak gol kemenangan Negeri Sembilan pada minit ke-85 selepas menggunakan kelebihan fizikalnya untuk mengawal bola sebelum melepaskan rembatan padu dalam kotak penalti. Dalam pada itu, Sri Pahang FC turut melakar kemenangan ketiga berturut-turut selepas menundukkan Petaling Jaya City FC 3-0 di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ. 3 gol Sri Pahang masing-masing dijaringkan Abdul Malik Mat Arif pada minit ke-27, Steven Rodrigue pada minit ke-45 dan Manuel Hidalgo pada minit ke-90. Kemenangan itu memastikan pasukan PJ City FC membawa pulang 3 mata dan naik 3 anak tangga ke kedudukan ke-6. Baik, saksikan laporan lanjut dalam buletin bernama 1 tengah hari nanti dan layari bernama.com. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Hari ini kita akan bercakap berkenaan dengan masalah gigi putih dan juga gigi kuning. Gigi putih dan gigi kuning ini sentiasa menjadi perdebatan di kalangan masyarakat yang mana dikatakan gigi kuning ini adalah keadaan yang tidak begitu baik berbanding dengan gigi putih, terutamanya dari segi penampilan kecantikan. Ramai dari masyarakat kita menganggap bahawasanya gigi kuning ini adalah merupakan keadaan gigi yang agak teruk, padahal sebenarnya mungkin tidak. Jadi apa yang ingin saya huraikan di sini adalah gigi putih ini adalah merupakan gigi yang asal di mana permukaan luar kita memang berwarna putih. Manakala bagi pesakit ataupun orang ramai yang punya gigi kuning ini tidak semestinya mempunyai masalah dari segi penjagaan gigi. Yang mana kalau kita ikutkan dari segi anatomi permukaan gigi, lapisan luar permukaan gigi yang dilapisi oleh lapisan enamel ini terdapat pelbagai variasi warna. Ada yang berwarna putih, ada yang berwarna transparent ataupun lut sinar. Jadi bagi golongan yang mempunyai lapisan enamel yang berwarna lut sinar, dia akan diwakili oleh lapisan dalam yang memaparkan warna gigi tersebut. Lapisan dalam gigi kita yang dinampakkan sebagai dentin, warna dia adalah merupakan warna kuning. Jadi apabila lapisan enamel luar itu berwarna lut sinar, paparan pada permukaan gigi itu dipaparkan sebagai warna kuning. Jadi bukan semestinya gigi berwarna kuning itu adalah merupakan masalah kurang penjagaan gigi. Namun kita harus faham pewarnaan gigi berwarna kuning ataupun sedikit berwarna kecoklatan itu mungkin juga datang daripada masalah penggunaan terlampau banyak penggunaan kafein seperti kopi ataupun teh, dan juga mungkin penggunaan rokok yang terlampau banyak. Itu saja perkongsian saya untuk kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa pada masa akan datang. Sekian. Baik, itu dia sedikit bingkisan ataupun kita tahu mengenai dengan gigi putih, gigi apa semua kan. Tapi sekarang ni memang dah jadi relevan, bukan lagi gigi putih, gigi susu ke gigi asal, tapi ada juga gigi emas. Perasan tak kalau hip hop dia akan letak gigi emas kat situ? Itu bukan gigi betul tu. Bukan. Tapi yang penting apa-apa pun kalau nak dapatkan rawatan gigi, pastikan pergi ke doktor gigi yang sah ya, yang bertauliah. Jangan pergi dekat rumah orang ke mana-mana ke kan.
Okey, Gigi Hilmi. lain jadinya kan. Okey, Hilmi, hari ini kita akan bercakap mengenai sambutan Hari Orang Asli Sedunia tahun 2020 dan bersama kita hari ini kita ada seorang tetamu khas yang telah kita jemput, yang berbahagia Hajah Safia binti Datuk Muhammad Noor, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Orang Asli ataupun singkatannya JAKWA. Selamat datang ke Apa Khabar Malaysia hari ini. Sihat? Alhamdulillah, terima kasih kepada pengacara menjemput saya ke Bernama untuk program Malaysia hari ini segmen Apa Khabar Malaysia hari ini. Alhamdulillah. Dengan Ajar tu apa khabar? Okey, sihat Alhamdulillah, sihat. Okey, kita nak bercakap tentang sambutan Hari Orang Asli Sedunia tahun 2022 ni. Jadi mungkin Ajar boleh perkenalkan diri macam mana? Adakah Ajar memang asalnya orang asli atau bagaimana? Okey. Tahu juga. Okey, first kita pergi kepada sambutan Hari Orang Asal Sedunia. Sebenarnya kalau boleh, sebelum saya introducekan diri saya ni, saya nak maklumkan yang sambutan Hari Orang Asal Sedunia ni diumumkan oleh dalam Perhimpunan Agung PBB lah, itu UNGA, pada Disember 1994, dan selepas tu kita akan membuat sambutan. Sebenarnya sambutan ni seluruh dunia tak global. Tapi cuma kalau boleh saya ambil kesempatan kat sini yang maksud term asal tu dia merujuk kepada keseluruhan orang asal di seluruh dunia. Tapi di peringkat JAKWA kita menyebut sambutan Hari Orang Asli kerana di bawah pentadbiran JAKWA kita melibatkan orang-orang asli yang berada di Semenanjung. Kita ada 18 suku kaum orang asli di Semenanjung. Tapi kalau orang asal di Malaysia, dia akan melibatkan native orang asal di Sabah, Sarawak dan keseluruhan di Pulau Borneo itulah. Maksudnya kaum-kaum Bumi Putera yang Ya, lain, kaum Bumi Sabah, Putera Sarawak yang tu lain. di bawah orang dia asal tu. Orang asal, tapi di Semenanjung kita panggil orang asli. Orang asli. Terdiri 18 Jadi di kaum. Semenanjung orang asli, di satu dunia asal. Ya. Okey. Tadi saya nak jawab Ini kita dapat info yang terbaru. Saya nak jawab juga soalan Cik Helmi tadi, mengatakan saya merupakan sebahagian daripada masyarakat orang asli juga, yang terdiri daripada saya ni mix tau, campur dari suku Temia sebelah mak saya. Suku Temia ni dia berada di sekitar kawasan Kelantan. So sebelah ayah saya daripada suku Semai di sebelah Pahang. Jadi ini kira pure orang asli lah, mix dua tribe ni. Dan untuk makluman juga, atuk saya atuk sebelah nenek kan, selepas melahirkan dia orang Temuan. So macam well blend lah daripada suku-suku kaum. 18 suku kaum ni, 3 suku kaum tu adalah dalam saya lah. So ada Temian tadi, Temia, Semai, dan juga Temuan lah. Temuan. Temuan ni di sekitar Negeri Sembilan. Kadang-kadang orang kita bangga saya mix America. Mix orang asli ya. Kalau Ajar Sepian orang asli, saya Hilmi Ashley. Ada jugalah sikit. Ya, ada jugalah sikit. Okey, nak tahu jugalah sikit kan, Pak Syah nak tahu kalau cakap tentang tadi suku kaum tadi, berapa banyak suku kaum di Malaysia sebenarnya? Kalau yang kita kita officially rasminya 18 suku kaum lah. 18. Kita 18 ya. Kita ada dari yang majoriti yang terbesarnya ialah dari suku Semai di sebelah Pahang. Pahang dia akan bawa ke sebelah Perak. Pahang, Perak, and then you boleh nampaklah dia punya geografi tu kan. Dia hingga ke sebelah Perak Selatan. Temia ni pula di sebelah Kelantan. Tapi dia ada, sebab dia bersempadan kan dengan Pahang, dia adalah turun sedikit sebelah Perak, sebelah Sungai Siput dan sebagainya lah. And then kaum yang ketiga, kalau dari major, kita ada kaum Jakun. Daripada suku Kejakun ni biasanya dia di sebelah Pahang, turun ke Negeri Sembilan dan juga ada Johor juga. And then lagi satu yang kita dia ada 3 group actually. Melayu Proto, yang ini yang you pun kadang-kadang tak boleh nak different dia Melayu ke orang asli, sebab yang terdapat di Johor dan sebagainya lah. Yang tadi 2 Senoi dan juga yang tadi Negeri Proto tu lah yang saya explain tadi. Baiklah, Abang, kita nak tanya tadi sebenarnya tema sambutan Hari kita Orang nak sambutan orang asli actually kan. Sambung-sambung. Dia ada memang suka tanya benda yang okey, kita sambung tema sambutan Hari Orang Asli Sedunia. Okey, untuk makluman, tema orang asli, sambutan Hari Orang Asli Sedunia bagi masyarakat orang asli kat Malaysia tahun ni ialah kalau dalam Englishnya Working Group in Indigenous Population. Tapi kalau maksud saya pada tahun 1982, dan tema dia ialah tema orang asli, Hari Orang Asli Sedunia tahun ni ialah The Role of Indigenous Women in Preservation
and transmission of traditional knowledge. Atau Ashley tahulah, Cik Elmi Ashley tahulah bahasa Inggerisnya, Melayunya. Peranan wanita orang asli, wanita dalam pemeliharaan dan penyampaian ilmu tradisi atau ilmu watan. Ilmu watan tu ilmu yang tradisi tau, yang macam yang you're not documented tu. Kan kalau kita kalau orang Melayu pun ada kan yang ilmu-ilmu yang undocumented tu kan. Macam tu lah. Itu tema dia. Okey. Itu tema dia. Ya. Berkaitan dengan tema ni pula, mungkin Puan ulaskan dengan lebih lanjut lagi. Kenapa pemilihan tema berkaitan dengan wanita dan apakah kepentingan wanita tu dalam orang kata preservation of ilmu tradisi dan ilmu watan dalam kalangan orang asli? Kalau kita tengok dalam komuniti kan, dalam komuniti kita memang tak nampak wanita tu sebagai orang yang dominan buat decision. Tapi you go to pergi kepada satu grup yang lebih kecil, you lihat keluarga lah ya, wanita main peranan yang penting kan, betul kan? Betul. So wanita yang akan bertanggungjawab ya untuk mengekalkan tradisi ni, definitely lah sebenarnya. Walaupun dia lebih luas dia punya pengekalan ni di kalangan masyarakat orang asli, tapi wanita tu main peranan. So jadi untuk orang panggil mengangkat peranan wanita ni untuk pengekalan tradisi yang akan diturun-temurunkan. Sebab itulah tema orang asli, sambutan orang asli sedunia ni dia mengkhusus kepada wanita. Sebab Elmi kan perasan wanita ni boleh goncangkan kan dunia ni kalau dia nak buat. Goncang rumah tangga semua. Hilmi ni pun nak kena goncang sekejap lagi. So kita membuat decision. Ya, tapi itu yang saya lihat kan, kalau kita tahu macam Hajar sendiri Puan, kalau nampakkan satu figura hebat, ikon untuk orang asli juga. Dan tapi adakah sebenarnya mereka di kalangan orang asli juga begitu? Mungkin menjadi doktor, cikgu, tetapi tidak menyelah. Mungkin adakah tidak nampak perkembangannya ataupun yalah dari segi publicity-nya bagaimana sebenarnya? Sebenarnya kan kalau saya nak nyatakanlah ya, peningkatan macam yang kata Helmi kata saya sebagai figura dan sebagainya lah. Sebenarnya kita dah ada ramai tau profesional di kalangan wanita orang asli sebenarnya. Cuma mereka merasakan mereka tidak perlu nak ke hadapan ataupun it's a normal life lah. You run you punya every day to day punya kehidupan. Sebab kalau saya boleh secara tak rasminya lah ya, kita ada ramai dah doktor di kalangan masyarakat orang asli. Kita ada pensyarah, even kita ada dekan dan pendidikan of course, cikgu dan sebagainya memang ramai. Dan kita ada penjawat awam pun yang tak listed officially that orang asli ke apa. Kalau nak merujuk pada saya tadi, kebetulan saya berada di satu posisi dan mengetuai satu jabatan yang menjaga kemajuan dan kebajikan orang asli. So mungkin itu yang ternampak lah kan. Sebenarnya ada lagi wanita orang asli yang hebat di luar sana yang bekerja sebagai engineer, professional, accountant dan sebagainya sebenarnya. Dari segi penglibatan JAKUA sendiri, mungkin Puan Safia boleh ceritakan macam mana JAKUA itu membantu anak-anak orang asli untuk lebih ke depan dalam hidup, mungkin dalam inilah penting kita nak tahu macam mana pencapaian penglibatan JAKUA sebenarnya sendiri. JAKUA ni dia merupakan sebuah jabatan dan berada di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. So bila kita trigger pembangunan luar bandar tu, of course masyarakat atau komuniti orang asli ni berada di sekitar luar bandar ya. Saya cuba fokuskan. Kita ada sebenarnya kita ada luar bandar, pinggir bandar dan bandar. Sebenarnya semua ada, tapi bantuan atau peruntukan atau yang disalurkan oleh pihak kerajaan, kita akan memfokuskan kepada yang sukar. Tapi at the same time saya kena jaga juga kebajikan masyarakat orang asli yang berada di keseluruhan di lima negeri tahu sebenarnya. Kita ada Perak dan Kedah kita sekali kan, sebab di Kedah kita ada satu perkampungan orang asli, begitu juga Kelantan dan Terengganu kita ada perkampungan orang asli yang agak kecil di situ. Lain tu ada di Pahang, Perak, Johor, Negeri Sembilan dan Melaka kita combine juga. So bantuan yang kerajaan peruntukkan ya disalurkan melalui JAKUA ialah dari segi pendidikan. Of course kita ada peruntukan untuk pendidikan, kita ada juga peruntukan untuk pembangunan usahawan untuk membaiki taraf ekonomi mereka, dan juga kita ada bantuan dari segi kesihatan dan juga sosio kehidupan dia lah. Sama je sebenarnya, fungsi dia sama juga dengan lain-lain jabatan yang membantu.
tapi kita punya orang kata market niche kita lah ya kepada masyarakat orang asli. So jadi untuk memperkasakan masyarakat orang asli, kita berbalik kepada sambutan Hari Orang Asli se-Malaysia tadi ya. Ami? Okey, pasal sambutan ni. Sambutan ni. Jadi, Puan Mit sambung. Perayaan dia bagaimana? Adakah berbeza 10 tahun, 10 tahun sekarang? Itulah. Saya ada juga terima macam, kenapa ya kita tak declare as part of ni kan? Betul. Alright, sebenarnya sambutan ni dia macam sambutan Hari Ibu, Hari Bapa lah. Dia will go to individu lah untuk menyambut. Tapi di pihak nama pun Jabatan Kemajuan Orang Asli, kita akan meraihkannya. Kami dah buat beberapa perancangan sebenarnya. Kita ada peruntukan pun yang diberi oleh kerajaan ya. Kena ingat peruntukan ni disalurkan oleh kerajaan melalui kementerian. Kita dah salurkan ke peringkat negeri supaya tahun ni di peringkat HQ kita akan war sebegini. So kita dah salurkan peruntukan ke negeri-negeri untuk adakan perayaan ataupun sambutan supaya dia dekat sikit dengan masyarakat kita. Jadi adalah aktiviti-aktiviti, program-program yang dijalankan. Ya, kita ada aktiviti sambutan peringkat negeri tu kita adakan contohnya macam di negeri Selangor dengan wilayah Persekutuan kita akan buat di Kampung Orang Asli Tanjung Sepat pada 28 Ogos nanti. Negeri Sembilan dan Melaka kita adakan pada 3 September. Perak dan Kedah hujung minggu ni kita adakan di pos kemah kat Royal Belum tau. Saya akan berada di sana. Okey. Jadi terbuka untuk semua boleh pergi. Kalau you nak datang, saya mengalu-alukan kalau nak datang. Tapi accessible tu lah. Mungkin di pos kemah ni kita akan bergerak dengan bot lah ke sana dan kita ada aktiviti. Begitu juga di Kelantan dengan Terengganu kita akan adakan pada 25 Ogos, Negeri Pahang kita adakan pada 3 September, Negeri Johor kita adakan pada 25 Ogos. Pengisian dia kita adakan berbagai-bagai aktiviti lah, daripada aktiviti untuk remaja, kita adakan aktiviti untuk kanak-kanak dan juga aktiviti untuk peringkat dewasa. Dan dalam aktiviti itu nanti akan termasuklah Tok Batin, ya, penghulu-penghulu kampung orang asli, masyarakat setempat dan juga remaja dan sebagainya lah kita cater. Kita ada pertandingan melukis, kita ada pertandingan macam kenduri rakyat tu, macam itulah untuk meraihkan sambutan orang asli ni. Jadi istimewanya bagaimana? Apa ada makanan tradisional macam mana? Mungkin boleh terangkan sikit. Itulah saya nak jemput. Helmi hadir sekali. Kita akan ada, kalau biasanya kita akan buat macam kita ada makanan tradisi lah. You all kena Helmi dengan kena try lah makanan-makanan masyarakat orang asli ni dan the real yang betul-betul purenya lah, genuine, yang kat luar-luar tu mungkin dah di localize kan kepada rasa lokal kan, Melayu ke apa. Kalau masuk di dalam kita akan ada ubi bakar yang biasa akan ditumbuk dengan kacang tau, kacang tanah. And then kita ada selalu ikan sungai, dia orang akan masak lah, sama ada dia ada rebus ataupun dia bakar dan di dalam buluh tu lah. Dan ada a few macam ikan masin dan sebagainya lah, yang makanan tradisional lah. Tapi jangan terkejut, hari tu saya pergi ke Kelantan di kawasan pedalaman Kampung Bala di Kelantan yang ada kisah harimau tu. Diorang jamu saya dengan ikan sungai masak tempoyak tau. Real tempoyak dia. Jadi. Saya ni pagi-pagi tak breakfast lagi dah. Saya bukan apa aja, kalau saya ada jugalah, kalau kita perkembangan terkini di media sosial, di TikTok ada seorang namanya Ifzan Deviers tu, orang asli dan mempromosikan masyarakat asli dan dia bergerak sebagai pelakon. Dia kata nak mempromosikan orang asli. Saya memang menggalakkan, sebenarnya saya menggalakkan sebab saya alhamdulillah dengan perkembangan teknologi media sosial sekarang kan, macam orang-orang di luar yang bukan you all, bukan tak tahu tapi tak expose dengan jadi remaja ataupun generasi baru orang-orang asli ni, kalau you all search kan dalam TikTok kan, dia ada berbagai-bagai persembahan lah, cara hidup, cara bercakap, and then kehidupan tradisional, dia punya aktiviti, dan it's very interesting lah. Dan di Jakwa pun saya menggalakkan kita punya media sosial untuk menengahkan perkembangan. Ya, betul. Okey. Kita ada baki beberapa minit saja lagi, Puan Safian, maybe boleh bagi tahulah orang di luar sana kan harapan untuk hari sambutan Hari Orang Asli sendiri untuk tahun ni. Untuk tahun ni sebagaimana yang tadilah ya, dia punya apa orang kata, dia punya tema tu peranan wanita orang asli dalam pemeliharaan dan penyampaian ilmu tradisi atau ilmu watan. Saya berharaplah especially untuk wanita-wanita orang asli, kita mesti ingat ya,
kita sebenarnya telah berada pada tahap yang sama dengan masyarakat sekarang. Tidak perlu untuk merasa kita ada serba kekurangan dan sebagainya. Dengan sokongan kerajaan sebenarnya untuk memajukan masyarakat kita, pendidikan kita, ekonomi kita harus tampil ke hadapan dan bersama-sama dengan masyarakat perdana, arus perdana ni untuk memberi sumbangan peranan wanita sumbangan kepada negara dan masyarakat. We can do it. Kita sama aja. Malaysia boleh kan? Semua rakyat tu sebenarnya semua sama. Semua sama. Alright. Okey. Menarik. Okey, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada Sama-sama. Puan Haji Asafiah kerana bersama kita hari ini untuk menceritakan serba sedikit berkenaan Hari Orang Asli Sedunia. Lepas ni, apa cerita yang kita ada ni? Ya, itulah saya tak sempat nak belajar menyanyi lagu orang asli, tapi tak Tak apa, apa. lepas ni nanti kita pergi. Ya, kita menyanyi lagu Tawau dulu. Kita nak ke Biro Tawau bersama dengan rakan kita tentang ada pengisian yang menarik. Jom kita saksikan video ini. Baiklah, terima kasih. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah Datuk Yaakob Han menyarankan pencari kerja di negeri ini agar merebut peluang pekerjaan yang disediakan kerajaan serta sektor swasta. Dan katanya setakat ini jumlah kekosongan jawatan di Sabah direkodkan sebanyak 49,243 berbanding jumlah pencari kerja yang aktif iaitu hanya 24,415 orang. Data itu menurutnya diperolehi daripada portal pekerjaan utama negara, portal My Future Job bagi tempoh 7 bulan pada tahun ini. Dalam pada itu beliau turut menyarankan agar golongan belia tidak terlalu memilih pekerjaan, sebaliknya harus mengambil peluang yang ada untuk menimba pengalaman. Sementara itu Angkatan Tentera Malaysia melalui Markas Angkatan Tugas Bersama 2 ATB 2 menggagalkan sindiket menyeludup masuk rokok dari negara jiran apabila 3,500 karton rokok bernilai hampir RM500,000 dirampas di lorong Haji Saleh berhampiran kampung Seri Aman di Tawau awal pagi semalam. Dan Komander ATB 2 Brigadier Jeneral Abdul Karim Ahmad berkata kejadian itu dikesan pasukan tindakan pantas atau QRF pihaknya setelah terserempak dua lelaki dalam keadaan mencurigakan memunggah beberapa kotak ke dalam sebuah stor sekitar jam 1.30 pagi di kawasan itu. Dan menyedari kehadiran tim QRF, kedua suspek bertindak melarikan diri. Seterusnya pemeriksaan awal terhadap stor tersebut mendapati ianya dipercayai digunakan sebagai transit penyimpanan rokok seluruh dari Indonesia untuk pasaran Tawau. Abdul Karim berkata pihaknya percaya kegiatan itu turut melibatkan sindiket warga tempatan serta warga asing bagi tujuan perniagaan rokok seludup di Tawau. Sekian itu sahaja laporan ringkas dari Sabah. Terima kasih. Tourism Malaysia TM melancarkan risalah pelancongan gastronomi bagi menarik kedatangan pelancong domestik terutamanya penggemar makanan yang ingin menerokai masakan tempatan Sabah. Pengarah TM Sabah Edni Rahma Abdul Rahim berkata, risalah yang boleh diperoleh dengan mengimbas kod respons pantas QR menerusi laman webnya www.malaysia.travel mengandungi peta Sabah dan labuan bertajuk Sea Eat Food Trail Fun Map. Peta itu menunjukkan tempat kulinari dan senarai restoran untuk dikunjungi di Kota Kinabalu, Kudat, Sandakan, Lahad Datu, Sempurna, Tawau dan Labuan. Menurut Edni Rahma, inisiatif itu antara usaha TM menarik pelancong ke Sabah dan Labuan yang sememangnya terkenal sebagai syurga makanan laut. Berikutan lokasi geografinya dikelilingi Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi dan Laut Sulu. Katanya pelancongan gastronomi merupakan komponen utama dalam pelancongan domestik yang patut diberi tumpuan di Sabah kerana negeri ini kaya dengan warisan budaya dan ekopelancongan. Kod QR berkenaan juga boleh diimbas menerusi akaun Facebook Tourism Malaysia Sabah dan di Pusat Maklumat Pelancongan Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu.
Edni Rahma berkata TM berharap risalah tersebut mampu bertindak sebagai panduan kepada pelancong ke Sabah dan Labuan selain membolehkan mereka membuat pilihan tempat makan sepanjang percutian di Sabah. Beliau juga berharap risalah tersebut dapat membantu penulis blog dan pempengaruh media sosial menghasilkan kandungan bagi blog atau saluran media sosial mereka, sekaligus membantu mempromosikan destinasi di Sabah. Sempena pelancaran risalah tersebut, lawatan pengenalan selama 4 hari kesandakan telah dianjurkan membabitkan 26 peserta termasuk wakil daripada media serta agensi dan persatuan pelancongan. Peserta berkenaan berpeluang menikmati hidangan popular di Sandakan seperti mi udang dan tat UFO selain makanan laut yang sering menjadi tarikan pelancong ke daerah ini. Baik, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami. Itu perkembangan terkini daripada rakan-rakan wartawan ataupun koresponden kita di seluruh Malaysia. Dan hari ini juga kita nak ceritakan tentang apa yang berlaku masyarakat terkini tentang adanya tentang jenayah, tentang masalah dadah. Ini yang kita bertepatan juga dengan erti kemerdekaan kita untuk bebas jenayah, bebas dadah. Bersama dengan rakan kita hari ini, orang yang paling kacak ini kita tampilkan ini. Siapa, Pasha? Baiklah, hari ini untuk kita bercakap mengenai program komuniti bebas jenayah dan dadah. Encik Zainuddin Abdullah merupakan pengarah bahagian pencegahan Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Selamat datang ke Apa Khabar Malaysia hari ini. Okay, terima kasih. Pertama kali terima kasihlah kepada pihak penerbit Cik Karim ataupun Datuk Karim diorang panggil lah. Datuk Karim. Datuk dia. Datuk Kal nama glamour dia. Ataupun kepada Cik Fasha dan Cik Helmi lah kerana menjemput KDN khususnya ADK lah dalam program ni. Jadi terima kasih sekali lagi lah. Jadi untuk saya teruskan dengan program ni lah. Jadi kita ada satu program yang kita namakan Program Komuniti Bebas Jenayah dan Dadah bersama Menteri Dalam Negeri. Jadi program ni kita akan adakan pada 12 Ogos dan 13 Ogos 2022. Jadi bertempat di Fedah Ijuk Selama, Perak. Fedah Ijuk ni ada dua. Nanti orang keliru, Fedah Ijuk di Selangor ada, tapi ini Fedah Ijuk di Perak. Di Selama, Perak. Jadi dalam program ni kita KDN khususnya ADK lah, dia beri tanggungjawab bersama dengan Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia ataupun NCPF. Jadi kita bersama NCPF kolaborasi untuk menganjurkan program ni. Jadi kita fokus di Fedah Ijuk ni dan melibatkan di kawasan Dun Kubu Gajah. Di Kubu Gajah ni ada 3 mungkin yang terlibat lah. Kita akan fokus 3 mungkin ni. Dia mungkin satu mungkin Ijuk, yang kedua mungkin Selama, dan yang ketiga mungkin Batu Kurau. Jadi tiga mungkin kita fokus lah di sana. Jadi dalam program ni maksudnya kita bersama dengan NCPF menganjurkan program komuniti bebas jenayah dan dadah, dan antara objektif yang kita sasarkan, satu kita nak mengeratkan. Kita lihat sekarang ni dia punya nilai-nilai masyarakat tu, nilai-nilai dia punya kebersamaan antara komuniti tu dah longgar sikit. Jadi dalam program pencegahan khususnya, jadi ini adalah faktor, kita panggil faktor risiko, risk faktor yang kita perlu tangani lah. Jadi dalam program ni kita buat satu program supaya dia orang akrab, rapat antara ahli komuniti lah, komuniti di situ. Jadi melalui yang kita buat tu, kita anjurkan sukan rakyat. Sukan rakyat ni dah lama lah, yang tradisional, yang macam kuku kelapa sebagainya. Tu yang sukan bowling, buah kelapa. Jadi antara sukan-sukan yang kita anjurkan lah. Jadi yang kedua, kita nak tingkatkan kesedaran pelbagai lapisan ataupun target group kita lah. Kumpulan sasar kita di Fedah dan di kawasan komuniti lah sekitar. Di kawasan komuniti ni kita ada lebih kurang 18 kampung yang berhampiran. Kita invite sekali, kita jemput sekali untuk hadir dalam program tu lah. Dan yang ketiga ni kita nak sebar, luaskan mesej-mesej anti dadah, mesej-mesej tentang jenayah, supaya kita elak jenayah. Jadi macam mana kita nak lapor kalau berlaku jenayah, ataupun macam mana kita nak bertindak
kalau berlaku jenayah ataupun penyalahgunaan dadah. Jadi kita akan bagi info lah dalam program tu lah. Dan yang keempat ni kita nak gambling lah. Gambling dia punya semua pihak, termasuk agensi kerajaan di situ, NGO ataupun pihak-pihak swasta, untuk bersama-sama dengan pihak kerajaan, khususnya Kementerian Dalam Negeri, untuk bersama-sama untuk menggerakkan program untuk kita tangani isu jenayah, isu dadah di dalam komuniti setempat. Itu antara objektif yang saya ingin maklumkan lah. Wow, Cik Zuri bagus tu. Semua dia dah jawab. Panjang, lebar. Saya tengah fikir saya nak tanya apa ni. Tapi kalau kita lihat kalau kita lihat apa Cik Zuri kata tentang mesej itu yang menarik tu, perbezaan daripada tahun-tahun sebelum ni sampai sekarang ni, mesejnya jelas untuk kita membasmi ataupun tidak ada sebenarnya orang terlibatkan jenayah dadah. Apa sebenarnya kecenderungan? Mungkin feedback daripada masyarakat, apa mungkin permasalahan mereka, apa sebenarnya yang membuatkan mereka mengambil dadah sebagainya. Mungkin itu kecenderungan bagaimana kalau kita lihat perspektif masyarakat. Ya, kalau daripada data EDK lah, kajian EDK kita pernah buat, maksudnya faktor-faktor yang menyumbang kepada pengambilan dadah ataupun jenayah. Kalau dadah lah, khususnya dadah ni adalah lebih kepada rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya memainkan peranan yang penting untuk dia terlibat dengan dadah. Itu faktor yang utama lah. Kalau kita lihat dari segi kita punya fokus program kita khusus untuk dadah ni, kita panggil kawasan berisiko tinggi, KBT. Jadi kita ada sebanyak 155 kawasan. Antara yang kita fokus ni, kawasan high risk ni adalah di FEDA. Di FEDA dan kawasan-kawasan pendalaman. Jadi contohlah FEDA ni sebab penempatan dia agak terpencil. Jadi sekarang akses jalan pun dah mudah. Dia orang boleh masuk dah sebab kelapa sawit pun dah mahal kan. Harga sawit dah mahal. Jadi ramailah tukan-tukannya masuk untuk pasarkan, bukan pasar produk lain, produk dadah lah. Jadi itu yang berlaku lah terutama di kawasan FEDA lah, dan kawasan pendalaman. Sebab tu kita fokus ataupun program ni kepada kawasan-kawasan yang kita panggil kawasan berisiko tinggi. Kita nak kurangkan dari segi masalah jenayah, masalah sosial situ, supaya kita dapat tangani lah, dapat kawal. Itu yang ni lah yang saya nak jelaskan berkaitan dengan yang soalan. Jadi maknanya banyak program-program komuniti di kawasan FEDA lah. Ni bila kita bercakap pasal ni lah dadah dan macam tadi Encik Zainuddin cakap bila pengaruh rakan sebaya. Dululah masa saya sekolah, saya ingat kita banyak kempen anti dadah kan, dadah musuh negara, katakan tidak kepada dadah, boleh benci dadah dan sebagainya. Tapi ingat lagi semua. Bagus dia. Ingat. So inilah maksudnya usaha kempen tu berjaya. Jadi sekarang ni untuk program ni sendiri, target usia tu antara kita nak target anak-anak muda yang masih dalam kalangan sekolah ataupun seluruh masyarakat yang duduk masyarakat setempat di Felda Ijo tu. Okey. Untuk program ni yang kita akan buat pada 12 dan 13 ni, kita target seluruh penduduk komuniti setempat lah. Termasuk semua kumpulan sasar kita lah. Dia ada kanak-kanak, dia ada kumpulan remaja. Sebab kumpulan remaja ni yang penting lah saya dapat, sebab kita punya data kita 66% adalah golongan remaja ataupun belia ni yang terlibat dalam perniagaan dadah. Jadi kita nak invite dia, nak minta dia orang datang. Di samping tu kita ada lapisan ibu bapa, orang-orang yang dewasa sikit, pemimpin komuniti. Jadi sebab tu kita nak gerakkan komuniti supaya konsep yang kita buat ni, program ni, supaya dia orang lebih akrab. Macam dululah. Kita dulu konsep kita jaga tepikan orang. Kalau sekarang orang marah kan, jaga tepikan orang tak boleh. Tapi konsep tu kita kena balik semula sebab nilai-nilai masyarakat tu dah berubah. Masing-masing hal masing-masing. Betul. Jadi dalam isu dadah, isu jenayah ni, jadi kita kena jagakan, maksudnya bukan jagakan betul. Jadi kena prihatin. Kita kena kenal jiran. Macam anak kita kan, kita kena kenal anak kita ni, siapa kawan dia, dia pergi ke mana, apa dia buat sebagainya. Kalau nampak lain macam sikit, kita kena mungkin kena tegur. Kalau dulu kita, contohlah saya pun pernah mengalami zaman di kampung lah, saya orang kampung juga. Kalau kita dulu orang boleh kenal, ini anak siapa, ini anak siapa. Ini anak $4. Saya Zainuddin Abdullah, dia $4. Ni anak ni kan, dia boleh tegur. Dia boleh marah kita, boleh tegur kita.
Sekarang konsep tu dah hilang. Kalau tegur saya rasa tidak silap bergaduh pula. Akan bergaduh. Itu konsep yang kita nak terapkan balik melalui kita punya program lah di Fedah Ijuk ni. Itu antara orang kata garapan atau pengisian di program komuniti di Fedah Ijuk. Okey. Tapi saya nak tanya jugalah, dalam keadaan begini, kalau kita bagi tahu informasi untuk apa yang dikatakan oleh Cik Zainuddin itu, adakah identiti kita boleh dirahsiakan kalau kita melaporkan perkara-perkara sebegini kepada pihak berkuasa? Macam mana? Saya rasa dalam program kita ada bus pameran kita. Jadi di situlah pihak masyarakat boleh tampil lah. Untuk di segi kalau nak buat aduan berkaitan dengan jenayah atau mendadah sebagainya. Jadi maklumat-maklumat itu adalah rahsia lah. Pemberi maklumat dah kita rahsiakan. Ataupun kita ada juga, kita tengah promote sekarang ni, kita ada talian bebas tol kita. ADK dia ada. Kalau boleh saya bacakan. Talian bebas tol kita ada ni 1800 22 2235. Saya baca sekali lagi supaya mungkin pihak pendengar penonton boleh mengambil 1800 22 2235. Ataupun kita ada WhatsApp yang boleh dia bagi info melalui WhatsApp, tak perlu cakap pun. Boleh hantar gambar sebagai maklumat sebagainya melalui 019 626 2233. Saya ulang kali lagi, 019 626 2233. Jadi boleh info tu dia kadang-kadang orang takut tentang isu kerahsiaan lah. Jadi saya rasa isu ni kita akan jaga, memberi maklumat lah. Dan macam kita ni, kita selain pada aduan untuk kita ambil tindakan, saya rasa kalau ada masalah mungkin jiran-jiran, ada rakan-rakan terlibat, dia boleh tampil secara sukarela ke pejabat ADK yang berhampiran. Dia tak perlu kata, kalau dulu kita pergi ambil, sekarang kita ambil untuk bantu. Jadi kadang-kadang orang nampak ADK ni pergi nak tangkap, bukan tangkap, maksudnya kita nak tolong dia. Dia perlukan rawatan. Kita pergi ambil dia untuk bawa ke pejabat kita, untuk kita bantu dia untuk rawat dari segi ketagihan dadah. Itu. Tapi dia boleh tampil, volunteer boleh. Tak ada masalah, dia boleh datang. Rasanya ini antara salah satu maklumat yang ramai orang di sana kurang tahu ataupun kurang berpengetahuan. Sebab macam Cik Zainuddin sebut tadilah, bila kita sebut pasal AADK je terus takut. Sebab ni nanti aku kena tangkap, nanti saya kena tangkap, nanti saya pun turut terlibat sama. Betul. Jadi bukan saja dari segi penguatkuasaan untuk membantras pengedaran dadah dan sebagainya, tetapi AADK ni juga memberi khidmat rehabilitasi untuk yang mungkin pernah menggunakan yang atau terlibat, yang baru cuba-cuba. Kita akan bantu untuk rawat dia. Sebab kadang-kadang dia bermula dengan kita panggil pengguna. Dia mengguna kalau di Kuala Lumpur ni, dia pergi pusat hiburan. Masa situ dia gunakan pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya. Lama-lama dia akan ketagih sebagainya. Itu yang kita takutlah. Jadi kita nak buat rawatan awal. Kita buat intervensi awal supaya dia tidak pergi ke tahap yang lebih serius. Itu yang kita buatlah. Cuma itulah program lah. Saya nak, kalau program kita buat ni 12 bulan tu, kita ada berbagai program yang kita atur di Ijuk lah. Ijuk ni macam kita ada program nak angkat, kita ada tazkirah, kita akan buat outreach kepada penduduk 18 kampung tadi. Kita akan pergi outreach, termasuk penduduk Fedah. Kita akan pergi outreach untuk menyebarkan maklumat. Kita bagi, selain kita santuni masyarakat, kita bagi maklumat berkaitan dengan anti dadah, maklumat berkaitan jenayah sebagainya. Itu kita akan buatlah. Dan kita ada juga sebelah malam kita ada program ceramah perdana di Masjid Fedah Ijuk. Dan kemuncak je pada hari kedua lah, hari 13 Ogos tu, hari Sabtu. Jadi bertempat di Fedah Ijuk. Itu kita adalah sukan rakyat. Sukan rakyat, kita ada kenduri rakyat. Jadi ramai-ramai kita nak apa? Mengeratkan bonding tu antara komuniti. Jadi kita buat aktiviti macam itulah. Di samping kita sebarkan mesej lah. Setiap permainan,
setiap aktiviti tu kita akan sampaikan mesej anti dadah, mesej anti jenayah sebagainya lah. Dan kita ada acara di sekolah pun. Kebetulan di sebelah tu ada sekolah rendah. Jadi dia orang pun join sekali lah dalam program. Itulah kita ada yang menariknya sokan yang ni yang diminta oleh penduduk kampung lah. Sukan rakyat menangkap itik. Menangkap itik. Itu yang menarik. Kita dah lama tak lihat menangkap itik. Itu menarik. Di samping ada cabutan betuah yang bernilai 15,000 yang kita tawarkan lah untuk pengunjung yang datang. Pada 13 bulan hari itulah 13 bulan Ogos 2022 bertempat di Fedak Ijuk. Fedak Ijuk selama Perak. Jangan lupa selama Perak, bukan Fedak Ijuk di Selangor. Takut salah lah. Tapi boleh juga tu tadi sukan yang tangkap itik tu, tapi kena sebut benci dadah. Benci dadah. Baru dapat dia punya tu kan. Saya suka itik, benci dadah. Okey, kata-kata terakhirlah harapan Cik Zainuddin untuk program Komuniti Bebas Jenayah dan Dadah yang akan diadakan hujung minggu ni. Okey, cuma harapan saya lah tentang kempen anti dadah ni ataupun kempen jenayah ni, kita Kementerian Dalam Negeri tidak boleh laksanakan bersendirian. Jadi kita memerlukan semua pihak lah, khususnya komuniti, pihak media pun perlu bantu kita untuk sebarkan kempen-kempen anti dadah sebagainya. Dan saya menyerulah penduduk berhampiran, khususnya di Fedak Ijuk dan kampung-kampung sekitar, dia mungkin di Adun Kubu Gajah untuk hadir beramai-ramai, ataupun masyarakat yang mana yang kebetulan lalu situ singgah masuk. Jadi situ banyak maklumat lah. Kita boleh bagi maklumat, banyak info yang boleh dapat berkaitan dengan jenayah, anti dadah sebagainya. Kita boleh bantu. Di samping perkhidmatan kita bawa sekali lah. Kalau nak buat IC sebagainya, untuk sebagainya boleh dapat lah. Jadi minta datang lah. Itulah. Banyak orang kata slot-slot yang dipermudahkan. Betul. Lalu boleh berhenti kat situ kan. Alright, baik. Okay, kita nak ucapkan terima kasih. Okay, Pasha. Terima kasih banyak Cik Zainuddin Abdullah kerana sudi meluangkan masa untuk kita untuk hari ini. Baiklah, bagi penonton di luar sana, jangan lupa ke program Komuniti Bebas Jenayah dan Dadah di Fedak Ijuk Perak, pelbagai aktiviti menarik yang akan diadakan, cabutan bertuah RM15,000 dan sebagainya. Yang penting masyarakat yang kuat ukuahnya, kita dapatlah membantras jenayah dan juga dadah. Betul. Kita ada program banyak sebenarnya, daripada tazkirah, esok tu hari sukan, tangkap itik kan. Tangkap itik, benci dadah. Macam tu kan. Kena ada tagline di sini. Dan memang banyak sebenarnya pengisian dalam keadaan kita hujung minggu ni kan. Kita boleh pergi ke Fedak Ijuk, kita boleh pergi ke Muzium Orang Asli. Tadi kita dah sembang kan. Betul. Kita pergi isikan pengisian untuk Hari Asli Sedunia, dan juga banyaklah festival ataupun keraian yang boleh anda turut serta. Yang penting kita tahu di Malaysia ni banyaklah cerita-cerita menarik yang boleh kita ambil maklum balas yang positif. Okay. Betul. Jadi akhir kata, sekarang ni banyak penyakit yang sedang menular. Jaga diri, jaga kebersihan, jaga kesihatan yang penting sekali. Kita akan jumpa insya-Allah pada hari yang lain. Okey. Saya Pasha Rahim. Saya Ilmi Ashley. Di waktu yang sama, apa-apa pun terus kemas kini di Bernama TV dan juga Bernama.com. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye.